Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Kita pada hari ini di seluruh negara amnya dan di negeri Sabah khasnya telah dikejutkan dengan satu kejadian yang tidak janggal, tetapi dalam senario politik semasa dikira luar biasa jugalah, ya. Apabila 5 orang adun UMNO, tapi 4 saya yang declare lah, telah mengisytiharkan diri mereka keluar daripada UMNO dan menyertai Parti Gagasan Rakyat Sabah atau PGRS. Nah, itu hal yang pertama. Yang kedua adalah ucapan balas daripada pengerusi Badan Perhubungan UMNO Sabah, iaitu Datuk Seri Bung Mukhtaradin berhubung isu berkenaan. Seperti kita tahu saudara-saudara, Datuk Seri Bung Mukhtaradin adalah seorang pemimpin yang bersuara lantang, sama ada perbahasan di Parlimen atau ketika menyuarakan pendapat beliau. Tetapi pada kali ini kelantangan beliau agak sedikit luar biasa. Jika saudara-saudara ada mendengar video berkenaan, pasti mendengar beberapa perkataan yang dianggap kasar, tetapi bagi saya begitu wajar untuk dilontarkan. Kenapa saudara-saudara? Karena isu yang berlaku pada hari ini itu isu lompat parti. Ini jelas lompat parti saudara-saudara, ya, bukan bertukar parti tapi lompat parti, merupakan isu yang menjadi momok kepada negara kita. Bukan saja kepada negeri Sabah, tetapi ucapan balas daripada Datuk Seri Bung Mukhtaradin tadi adalah untuk keseluruhan negara kita Malaysia. Amalan budaya lompat parti di peringkat parlimen sudah diluluskan akta anti lompat. Tetapi yang peliknya di negeri-negeri, terutama di negeri yang berisiko ada lompat parti seperti di Sabah, masih amalan ini berleluasa. Kalau kita ambil contoh keburukan amalan lompat parti di peringkat kebangsaan, kita lihatlah apa yang telah berlaku kepada Parlimen negara kita Malaysia. Selepas PRU ke-15 baru-baru ini, keputusan Parlimen adalah sedikit tergantung apabila tidak ada satu parti pun atau koalisi parti-parti yang meraih majoriti simple 112 majoriti. Kenapa ini terjadi? Kerana terjadinya peristiwa tebuk atap. Peristiwa tebuk atap menyebabkan kerajaan Pakatan Harapan yang diberi mandat oleh rakyat pada PRU ke-14 tidak dapat meneruskan pemerintahan mereka secara lengkap mandat 5 tahun. Kenapa ada peraturan mandat 5 tahun? Karena dalam masa 5 tahun inilah kita dapat melihat kejayaan dasar sesebuah parti atau pemerintahan itu. Dalam masa 5 tahun inilah kita dapat melihat kelemahan mereka. Dalam masa 5 tahunnya rakyat boleh menilai sama ada boleh memilih mereka lagi atau tidak. Tetapi memandangkan kena shortcut 22 bulan, jadi rakyat tidak dapat melihat. Ada yang masih ragu-ragu, ada yang terus tertelan dakyah. Jadi pada PRU ke-15, rakyat tidak dapat membuat keputusan kerana mereka tidak tahu Pakatan Harapan ini seperti apa. Kalaulah lengkap mandat 5 tahun, kita pasti rakyat sudah boleh menilai mau dipilih lagi atau tidak. Jadi nanti keputusan pilihan raya pasti akan ada parti yang mencapai walaupun bukan 2/3 tapi absolute majority yang diperlukan untuk membentuk sebuah kerajaan. Nampak akibat di peringkat nasional. Kalau di peringkat negeri-negeri, terutama di Sabah, tidak payah ceritalah. Kerajaan PBS tumbang pada tahun 1999 akibat lompat parti. Kerajaan BN UMNO tumbang pada PRN yang ke-14 akibat lompat parti kewarisan. Kemudian kerajaan warisan sendiri tumbang apabila beberapa adunnya lompat dan Datuk Seri Shafie Apdal terpaksa membubarkan Dewan. Jadi apabila sering terjadi peralihan mandat yang bukan wajar pada tempatnya, itu yang bukan daripada peti undi, maka yang menjadi mangsa adalah rakyat. Negara tidak dapat dibangun. Jadi karena itulah Tohmahan yang mengatakan pada peringkat awal yang salah Datuk Seri Bung Mukhtaradin sama Datuk Seri Shafie Apdal, salah. Datuk Seri Bung Mukhtaradin Datuk Seri Shafie Apdal mengadakan gerakan berkenaan karena GRS atau PGRS pada masa itu tidak dapat ditentukan kewujudannya. Macam mana kita boleh jadi bagi satu entiti yang kita tidak tahu? Jadi sekarang senario dia lebih ganas lagi. Apabila saya tidak tahu, ini bukan dari saya tapi daripada media, mengatakan sudah ada pembelian YB. Ini bukan perubahan dasar daripada parti politik tapi bulat-bulat satu pembelian YB. Ini bukan lagi lompat, ini beli. Jadi lebih teruk. Jadi apa yang diucapkan oleh Datuk Seri Bung Mukhtaradin tadi patut menjadi intipati kepada kita rakyat Sabah dan rakyat Malaysia secara keseluruhan. Kita patut dengar ucapan beliau dan kita perlu berada di belakang beliau. Kenapa? Bukan saja kerana ketokohan, tapi pada kali ini jelas Datuk Seri Bung Mukhtaradin adalah mangsa
yang mau disingkirkan karena pendirian beliau yang menentang anti lompat parti ini. Coba kalau Datuk Seri Mokhtar Radin jadi sebahagian daripada mereka, pasti beliau tidak akan diganggu sebagai Ketua Badan Perhubungan UMNO Sabah. Tetapi yang peliknya itu, dan yang menjadi lebih misteri, kenapa Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, tidak mengambil tindakan? Alasan bahwa yang di Sabah itu kerajaan perpaduan tidak betul. Karena PGRS bukan berada dalam mana-mana koalisi sebelum PRU yang ke-15. Hanya selepas kerajaan perpaduan ditubuhkan, baru dia mengaku-ngaku yang dia bukan lagi sebahagian daripada Perikatan Nasional. Padahal GRS ditubuhkan kerana ada parti bersatu yang jelas-jelas dipilih oleh Perdana Menteri pada ketika itu Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Ketua Menteri Sabah kerana beliau adalah anggota bersatu. Jadi nampak. Kita perlukan pemimpin yang jelas dasarnya. Kita perlukan pemimpin yang tahu membawa ketegasan untuk menghalang hal-hal yang negatif seperti lompat parti ini. Jadi pada kali ini, in Datuk Bung Mokhtar Radin, we trust, minum darah, we must. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Jangan salah sangka ya, minum darah itu bukan maksud kita pergi bunuh orang minum darah aja, tidak. Tapi kita jadikan dia iltizam bahwa darah daging kita ini kita korbankan untuk negara kita yang tercinta. Sampai jumpa lagi.